jadi Jadi buka semula. Hari itu Hari itu kita berhenti pada muka surat 2. Ini Ini kertas kertas yang mana? Ini kertas UPKK tahun 2017. Yang belum ada kertasnya di tangan boleh ambil sekarang. Kertas UPKK 2017. Kalau yang tak print, keluarkan buku tulis antum yang antum dah tuliskan jawapan. Boleh Boleh ambil buku tulis atau kertas antum sekarang. Standby terus. Dah ya? Ya. Okay, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita boleh mulakan. Hari itu kita berhenti pada muka surat 2. Muka surat 2, soalan 10. Semua dah ada ni, dah sedia dah. Dah. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi kita tengok pada soalan 11 hingga soalan 15. 15. Nilainya 5 markah. Gariskan pada ejaan yang betul. Pada ejaan yang betul. Di soalan Di soalan 11, Mak Ali nak minta Muaz Muaz Hafi. Tolong Tolong jawabkan. Nombor 11. Murid-murid itu menyertai pertandingan pidato. Mana satu ejaan yang betul? Yang pertama. Okey, bagus. Alhamdulillah. Yang sebelah kanan ni. Ataupun yang pertama menyertai. Sebab apa beza dia di sini? Ini ialah ta, alif, hamzah, ya. Sedangkan di sebelahnya ialah ta, hamzah, ya. Jadi Mak Ali nak ingatkan balik. Bila dalam keadaan macam ni, rupanya macam alif, tapi tepat di atas. Ataupun tepat di bawahnya ada hamzah. Jadi yang ini bukan huruf alif. Yang ini dikira sebagai hamzah. Jadi kalau yang ini bunyinya menyertai. Jadi yang betul ialah yang belah kanan. Okey, bagus. Kalau salah buat pembetulan, kalau betul rightkan pada nombor. Betul rightkan. Okey, seterusnya soalan 12. Sofi Sofha. Majlis perkebumian sungguh meriah. Pengkebumian? Mana datang pengkebumian? Itu meriah pula tu. Sian orang meriah majlis pengkebumian je. Pembukaan. Pembukaan. Okey. Mana satu ejaan pembukaan yang betul? Yang pertama. Okey, yang pertama. Sebab sekali lagi beza di sini ialah hamzah. Yang ni yang pertama ialah alif dan hamzah. Pa mim bau bu kaf alif ka. Hamzah nun an. Pembukaan. Yang di belah kiri pa mim bau bu kaf ke. Hamzah nun an. Pembukaan. Jadi betul jawapannya di sebelah kanan. Dia tips dia mudah aja antum bezakan sama ada huruf tu huruf hamzah ataupun huruf alif. Itu sahaja. Dan antum dah dapat tips tu senang dah. Tak ada pening-pening. Jadi boleh tolong ajar pada kawan-kawan lain. Okey, seterusnya nombor 13. 13 Aisyah Muhyiddin. Semalam Aisyah Muhyiddin ada hantar homework kan dekat Mak Lim. InsyaAllah dalam Mak Lim akan semak homework tu. Okey, nombor 13. Kan Aisyah Muhyiddin ada.
Rumah Roslan berhampiran bandaraya. Okey. Yang kedua. Okey, Okey, alhamdulillah. alhamdulillah. Bagus. Okey, betul ya. Betul ya. Jawapannya yang kedua. Rumah Roslan berhampiran. Sebab apa Sebab apa yang kedua, bila antum tengok di sini, sini, ra ra alif nun bunyinya ran. ran. Kalau ra nun Tanpa alif pun bunyinya ran. ran. Jadi Jadi jawapan yang tepat ialah yang sebelah kiri. Rumah Rumah Roslan Roslan berhampiran. Sebab apa? Sebab apa? Di sini Di sini perkataan pokok dia ialah hampir. Jadi Ber dengan an di belakang ni hanyalah dia punya imbuhan. Okey. Seterusnya nombor 14. Khairunisa Husna. Burung hinggap di atas dahan. Yang kedua. Okey, kita cuba tengok. Okey, apa beza yang pertama dengan kedua? Apa beza yang pertama dengan kedua? Senang kata yang kedua. Jadi kita cuba eja. Dal di Hamzah a tasintas di atas. Jadi betul dah bunyi dia. Saja kita tengok yang ni. Dal alif da Hamzah a tasintas da atas. Jadi tahniah bagus. Jawapannya betul. Yang kedua di atas. Jawapan nombor 14 yang nombor 2 ni. Right, kalau betul, kalau salah, pangkah. Nanti antum buat pembetulan dalam buku tulis. Sebab nanti ada masa nanti antum kena hantar buku tulis tu. Tak nak nanti muallim buka tengok buku tulis kosong. Mesti ada pembetulan. Kalau salah lah buat pembetulan. Kalau tak salah tak payah. Seterusnya nombor 15. Danish Adam. Mati kegemaran terjadi. Mana satu jawapannya tu? Kedua. Okey, alhamdulillah. Okey, betul ya. Yang nombor 2. Okey. Sebab apa bezanya ialah ra nun memang bunyinya ran. Ra alif nun pun bunyinya ran. Jadi kita tak perlukan pun vokal di situ. Jadi kita pilih jawapannya yang sebelah kiri. Kegemaran. Okey, cuma di sini kalau antum tengok kita bandingkan dengan Jawigram jawapan dia. Sebab ada buku yang tulis ada alif. Dia ni tak ada kegemaran. Okey. Sebab dalam skema ni dia tulis ada alif di sini. Mim alif. Tapi tadi kita dah semak tak ada, maknanya tak payah lah tu. Jadi bila antum gunakan buku atau apa-apa, antum kena hati-hati jugalah. Sebab kadang-kadang skema jawapan buku ni pun tak berapa tepat. Okey, yang berikutnya kalau maknanya terlampau laju bagi tahu ya. Soalan 16 hingga soalan 20. Nilainya ialah 10 markah. Susun perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul. Maknanya suka ingatkan apabila antum susun ayat. Kalau ayat tu adalah ayat penyata, ayat kehendak ataupun ayat penyata atau ayat kehendak, antum mesti mengakhiri ayat tu dengan tanda noktah. Antum punya percubaan UPKK ni ya Allah. Kelas Abu Bakar ni majoriti tak tulis titik belakang ni.
belakang ayat ayat. ni. Itu kalau dalam Itu kalau dalam ujian ujian biasa biasa maklim tu, tolak maklim je markah tu. tolak je markah tu. Tapi sebabkan Tapi itu sebabkan itu percubaan percubaan kan, maklim bagi juga maklim markah. bagi juga markah. Tapi lain kali Tapi lain kali sebab jangan, antum sebab tak tahu antum tak siapa tahu yang akan siapa yang akan semak antum punya kertas peperiksaan yang sebenar nanti. Jadi Jadi setiap kali antum susun susun ayat ayat mesti mesti akhiri akhiri dengan tanda baca. Jangan biar dia terbuka terbuka aja macam tu. Okey, nombor Okey, nombor 16. Faham ke ni? Faham ke ni? Ingat ke ni? Ingat ke ni maklim pesan ni? Okey, Okey, nombor nombor 16. 16. Ideal hadis. Ini sila Reben. Reben pasang. Okey. Sila pasang reben ini. Okey, Okey, alhamdulillah. Sila pasang apa jadi tu? Sila pasang reben ini. Okey. Jadi selepas ini ada tanda apa tu? Ideal. Titik. Tanda titik. Selepas ini ada tanda titik. Okey, lepas tu maklim nak tanya. Sila pasang reben ini. Ini ayat jenis apa ni? Suruhan. Okey, bagus. Ayat kehendak jenis suruhan. Okey, bagus. Okey, jika betul raikan. Kalau salah antum pangkah dan tuliskan nombor macam maklim buat ni. Kemudian nanti buat pembetulan dalam buku tulis. Seterusnya Nur Surfina Syakira nombor 17. Surfina Syakira. Okey, dia tak boleh buka mic. Okey, tak apa. Okey, boleh typekan jawapan di ruangan chat tu. Macam mana susunan yang betul? Okey, sementara Surfina typekan jawapan, Maklim nak antum perhatikan macam mana ejaan air. Air ni antara yang popular. Antara yang popular. Dia punya soalan untuk dieja. Jadi antum kena ingat. Alif A, Hamzah, Ya, Ra, Ir. Air. Jadi di dalam ejaan baru Hamzah ni akan turun ke bawah. Hamzah akan turun ke bawah. Alif A, Hamzah, Ya, Ra, Ir. Air. Jadi jangan confuse. Dia bukan Hamzah terus Ya, Ra. Okey. Jadi ingat ejaan air tu. Okey, Surfina dah bagi jawapan. Okey, susunannya ialah air penting dalam kehidupan. Okey, bagus. Air penting dalam kehidupan. Okey, jadi yang lain. Selepas perkataan kehidupan, kita kena bubuh apa di situ? Alhamdulillah. Okey, jadi air penting dalam kehidupan. Ini jenis ayat apa? Ayat nyata. Okey, alhamdulillah, bagus. Okey. Rata-rata antum boleh beza dah. Beza jenis ayat. Alhamdulillah. Okey, seterusnya nombor 18. Nur Nadhirah. Ramaj perlu menjaga marawak. Ya ke Ramaj?
Ni ra, ra, mim alif ma, jim ja. Jadi Bunyinya remaja. Susunan tu dah susunan tu betul dah dah. betul dah. Okey, Okey, remaja perlu perlu menjaga menjaga maruah. maruah. Okey, Okey, bagus. bagus. Jadi Jadi selepas selepas maruah mesti ada apa? Nota. Nota. Okey, Okey, bagus. bagus. Dan Dan ini ini jenis ayat apa? Ayat penyata. Okey, sekali imbas Sekali dia imbas dia nampak macam ayat ayat penyata. penyata. Tapi kalau Tapi kalau antum untuk sekolah sekolah rendah, rendah, antum antum cakap ayat penyata pun boleh dikira betul. betul. Tapi kalau Tapi kalau dua kali imbas, imbas, sebab dia kata sebab dia kata perlu. Perlu Perlu ni adalah satu suruhan ataupun arahan. Jadi dia Jadi dia boleh jadi ayat suruhan. Remaja Remaja perlu menjaga maruah. maruah. Okey. Okey. Jadi ayat Jadi ayat penyata penyata pun boleh, ayat ayat suruhan pun boleh. Tapi dia lebih kepada suruhan. Contoh maklim bagi. Anda Anda perlu basuh basuh tangan sebelum makan. Itu Itu suruhan ke penyata? Suruhan. Suruhan. Okey, Okey, suruhan. suruhan. Sebab Sebab apa ada perkataan perlu ni. Dia Dia mewajibkan atau menyuruh. Okey, Okey, selesai. selesai. Muka surat 2. Okey. Okey. Pergi pada muka surat 3, soalan 19. Puan Puan Kaisara. Kaisara. Makanan hidangkan kepada tetamu. Makanan hidangkan kepada tetamu. Makanan tu hidang apa dekat tetamu tu? Ya ke? Ya ke? Kejap. Hidangkan makanan kepada tetamu. Okey. Alhamdulillah. Hidangkan makanan Makanan kepada tetamu. Jadi yang ni jenis ayat apa? Tadi maklim dengar macam ada orang dah cuba bagi jawapan dah tu. Suruhan. Okey, bagus. Okey, bagus. Jenis ayat suruhan. Hidangkan makanan kepada tetamu. Maknanya dia ni menyuruh seseorang. Boleh jadi juga ayat permintaan. Tapi permintaan biasanya ada perkataan minta ataupun sila. Jemput pun boleh guna sila juga. Tapi bila yang ni dia tak ada apa-apa perkataan, dia lebih lebih cenderung kepada ayat suruhan. Okey, Okey, bagus. bagus. Jadi selepas perkataan tetamu mesti ada apa? Di ujungnya. Nota. Okey, alhamdulillah. Jadi yang antum dah buat tu, kalau antum tak tulis nota, antum guna pen merah tu tuliskan besar-besar nota kat situ. Jadi antum akan ingat. Jangan lupa. Seterusnya soalan 20. Marziatul Aisyah. Ya, saya. Okey, soalan 20. Ramai pelacur datang ke Melaka. Okey. Yang ni selepas ke Melaka Melaka ada apa? Tengok tak. Okey, Alhamdulillah. Ramai pelancong datang ke Melaka. Ini jenis ayat apa ni? Aisyah. Betul. Sekejap. Ada keluar dalam antum punya trial UPKK. Dia punya description untuk jenis ayat ni. Ayat nyata pun. Okey. Ayat penyata ramai pelancong datang ke Melaka. Ini jenis ayat penyata. Okey, bagus. Okey, selesai sampai nombor 20. Siapa yang ada kesilapan tu boleh tandakan jawapan. Nanti buat pembetulan dalam buku tulis.
Antum semua dah tulis nama ke Antum dekat semua dah ruangan tulis chat? nama ke dekat ruangan chat? Semua dah tulis ya? Dah tulis ya? Takut nanti kang Takut nanti kang tak dapat kehadiran kang. Yang belum tulis Yang tu belum tuliskan tulis nama. tu tuliskan nama. Okey, seterusnya kita Seterusnya kita pergi pada soalan 21. Yang ni mudah mudah insya-Allah. insya-Allah. Cuma yang biasanya Cuma yang biasanya pelajar keliru yang ialah pelajar pada keliru soalan ialah pengikat pada kata. soalan pengikat kata. Jadi kita buat latihan Jadi banyak, kita buat latihan banyak, insya-Allah kita tak keliru. Okey, soalan 21 Soalan hingga soalan 21 hingga 25. soalan 25. Nilainya 5 markah, tulis tanda bacaan Nilainya di 5 tempat yang markah, betul. tulis tanda bacaan di Tulis tanda tempat yang bacaan betul. di tempat yang Tulis betul. tanda bacaan di tempat yang betul. Tu dia ramai tak Tu dia tulis nama ramai lagi. tak tulis nama lagi. Okey, Okey. nombor 21. Nombor 21. 21 Dini Sumayah. Ketua guru saya sangat ramah. Tanda noktah. Okey, bagus. Okey, Tanda bagus. Tanda noktah. noktah. Yang ni jenis Ini ayat. jenis ayat. Penyata. Okey, Okey, alhamdulillah. alhamdulillah. Bagus. Bagus. Okey. Okey. Seterusnya nombor 22. Aisyah Nur Awatif. Siapakah yang memerlukan pertolongan itu? Tanda soal. Okey, alhamdulillah. Ini Jenis jenis ayat. Tanya. ayat tanda. Ayat tanda. Tanya. Okey, ayat Okey, ayat tanya. tanya. Okey. Okey. Bagus. Bagus. Ini jenis Ini ayat jenis ayat tanya. tanya. Okey, Okey, seterusnya seterusnya nombor 23. 23. Okey, Okey, Megat Muhammad Afham. Afham. Nombor Nombor 23. 23. Okey. Boleh. Boleh. Okay, Kita tunggu sekejap. Afham. Sementara tu kalau ada yang tertinggal boleh kita tengok balik. Boleh ke? Lompat tahu. Okey, tanda seru. Okey, tahniah. Anda juara lompat jauh. Okey, tanda seru. Jadi ini jenis ayat. Okey, alhamdulillah. Jenis ayat seru. Okey, bagus. Okey, seterusnya nombor 24. Azhan. Nombor 24. Ibu berkata, tanda kata, jangan berkelakuan buruk. Okey, alhamdulillah. Okey, tanda pengikat kata. Yang ni jenis ayat apa ni? Jangan berkelakuan buruk. Ayat suruhan. Yang ni ayat kendak jenis dia ada perkataan ni. Dia ayat kendak. Ayat kendaknya ada 5 jenis. Jadi yang ni ada perkataan jangan. Jadi yang ni jenis ayat kendak jenis apa ni? Jenis Dia melarang sesuatu. Ayat kendak ada 5. Permintaan, suruhan, jemputan,
Apa lagi? lagi? Permintaan, suruhan, jemputan. Okey, Okey, ayat kehendak jenis larangan. larangan. Okey. Bagus. Bagus. Yang ni 24 adalah ayat kehendak jenis larangan. Sebab apa Sebab apa larangan ada perkataan jangan di sini. Jadi kita Jadi ingat kita ingat beza nafi dengan larangan ialah ayat nafi dia dia menggunakan tidak atau bukan. Tapi Tapi kalau guna jangan tidak dibenarkan, itu adalah ayat larangan. Larangan ni kita melarang sesuatu. Kalau Ayat nafi ni dia menafikan atau menidakkan sesuatu. Okey. Boleh faham ke beza tu? Boleh. Ya. Ya. Yang lain Yang lain ni boleh faham ke? Boleh. Okey. Sambung balik. Okey, soalan 25. Okey, Niza. Ya. Nombor 25. 1, 2 dan 3 adalah sejenis nombor. Okey, Alhamdulillah. Jawapannya ialah koma di sini. Okey, yang Okey, yang ni jenis ayat Niza? apa Niza? Ayat penyata. Okey, bagus. Ayat penyata. Jadi ingat untuk koma dalam tulisan Jawi, antum boleh buat nombor 6 ataupun nombor 9 terbalik. Okey. Kedua-duanya betul. Okey. Selesai. Soalan 25. Pergi kepada soalan 26 hingga soalan 30. Nilainya ialah 10 markah. Sesuaikan ayat berikut mengikut jenisnya yang betul. Jadi di sinilah pentingnya kenapa Muallim selalu tanya jenis ayat apa. Jadi supaya antum boleh buat ulang kaji dan tak lupa. Okey. Tengok pada ayat soalan 26. Sofi Sofha. Siapkan latihan sebelum makan. Ayat kehendak. Okey, alhamdulillah. Ayat kehendak. Okey, yang ni ayat kehendak jenis apa Sofi? Kata siapkan latihan. Dia menyuruh orang tu siapkan latihan sebelum makan. Maknanya ayat kehendak jenis ayat kehendak jenis suruhan. Suruhan. Ayat kehendak jenis suruhan ni dia memberikan arahan atau menyuruh orang tu berbuat sesuatu. Permintaan ni dia meminta. Biasanya ada perkataan minta atau sila. Kalau ayat suruhan ni dia menyuruh. Mudah saja kita fikir contohnya ialah di atas ni. Sesuaikan ayat berikut mengikut jenisnya yang betul. Yang ni adalah jenis ayat suruhan. Arahan pada soalan ni adalah jenis ayat suruhan. Maknanya dia menyuruh sesuatu ataupun memberi arahan. Okey. Jadi antum antum gunakan pembaris. Jangan ikut yang dalam Muallim punya ni. Sebab Muallim punya line ni dia tak boleh. Tak dia nak garis ikut yang Muallim nak. Dia ada dah siap angle dia. Tak boleh nak tarik. Jadi antum buat mesti guna pembaris. Buat dengan kemas. Terusnya nombor 27 Muaz 825 dah masuk tadi dah Muaz. Bagus ya. Nombor 27. Halim tidak suka bergurau. Ayat
Nafi. Okey, Okey, ayat nafi. nafi. Sebab apa ayat nafi Muaz? Sebab ada perkataan tidak. Sebab ada Sebab ada perkataan perkataan tidak di sini. Sebab itu Sebab dia itu jadi dia jadi ayat ayat nafi. nafi. Okey, kalau salah macam mana nak buat nak buat pembetulan? pembetulan? Tak payah lukis ni. Susah kan? Nanti ambil masa. Yang penting antum faham. Kalau Kalau salah macam mana nak buat? Antum tuliskan ayat di sebelah di sebelah kanan, kemudian antum tuliskan sempang. Contoh Di sini sini adalah ayat antum. Okey, ni Okey, ni ayat. ayat. Okey, kemudian Buat sempang. Sempang, Sini sini tulislah ayat apa? Ayat apa? Ayat Ayat nafi ke, ayat kehendak ke, tulis. Ni Ni cara buat pembetulan. Untuk Sesuaikan antum buat pembetulan macam ni je. Boleh Boleh faham ke? Boleh. Okey. Seterusnya nombor 28, Aisyah Muhyiddin. Bersukan memupuk semangat juang. Ayat penata. Okey, Alhamdulillah. Ayat penyata bagus. Bersukan memupuk semangat juang. Okey, jadi anda hantar homework bagus. Nanti Mak Lian akan semak pagi ni. Yang lain yang belum hantar bahagian khot. Tolong hantar. Lepas kelas ni tangkap gambar terus hantar. Boleh mana dah hantar tadi. Okey, bagus. Yang Hantar hantar ikut Telegram lagi bagus. Senang Mak Lim nak semak. Sebab apa? Contoh yang Mak Lim bagi. Kita keluar sekejap daripada soalan kita. Okey. Contoh Mak Lim bagi sebab apa senang. Bila antum terus hantar dekat apa ni? Telegram. Contoh macam belajar lima rumah. Antum pun boleh buat yang sama. Antum buat macam mana ni? Yang Quran patutlah. Okey. Contoh Antum klik bahagian komen, buat macam Muaz ni. Mana dia hantar di bahagian komen. Tengok dekat lima rumah yang dah banyak. Okey. Dia orang hantar dekat bahagian komen. Jadi Mak Lim senang boleh terus semak. Sebab dekat Telegram ni Mak Lim terus buka dan semak. Kalau antum bagi dalam bentuk gambar lah. Tapi kalau antum bagi dalam bentuk PDF, Mak Lim kena convert dulu jadi gambar. Jadi sebaik-baiknya bagi dalam bentuk image. Kalau macam yang ni kan dia bagi dalam bentuk PDF. Mak Lim kena download dulu. Mak Lim tukar jadi gambar baru semak. Payah sikit kerja dia. Okey. Jadi kalau antum terus bagi dalam bentuk gambar macam ni, Mak Lim buka terus semak. Boleh terus semak. Siap boleh bagi gambar cherry lagi. Jadi senang. Kalau boleh hantar dalam bentuk gambar. Jadi kita boleh terus semak. Okey. Boleh yang hantar tu boleh hantarkan di ruangan komen. Antum buka Jawi tahun 6 Abu Bakar. Leave a comment. Bagi gambar dekat sini. Buka terus je snap gambar. Ini laptop dia tak boleh snap gambar kan. Jangan antum guna handphone. Terus je snap gambar. Kalau agak handphone tu kabur, antum tangkap sikit-sikit. Mungkin tangkap 3 perkataan. Kalau handphone tu jelas, boleh tangkap terus satu surat. Boleh ya? Okey, sambung perbincangan. Soalan 29. Husna. Khairunisa Husna. 29. Duduknya hari ini. Ayat seru. Okey, ayat seru. Alhamdulillah. Jadi Mak Lim suka refresh balik. Ayat seru dia mesti ada 2 tanda baca. Wajib ada 2 tanda baca. Iaitu tanda koma dan tanda seru. Walaupun antum tengok dalam kertas peperiksaan atau dalam buku, dia tulis ayat seru tapi tiba-tiba tak ada koma.
Jadi itu bukan style baru. bukan Format baru. tak ada Tak ada baru-barunya. untuk Tanda baca ni. Yang Itu adalah kesilapan kesilapan teknikal. teknikal. Sebab Sebab yang buat buku tu manusia. Jadi Antum antum kena ingat macam mana kesilapan pada soalan atau buku, dua dua tanda baca ni wajib untuk ayat seru. Sebab Sebab kalau antum ingat balik, dalam dalam peperiksaan peperiksaan waktu sekolah itu ada peperiksaan pertama kalau tak silap. Ada kesilapan pada antum punya soalan. soalan Soalan antum tu ada kesilapan. Dia tulis ayat seru. Tapi maklim Tapi maklim tengok tak ada pun koma. tanda koma. Jadi itu Jadi adalah itu adalah kesilapan teknikal. Jadi Jadi kita jangan confuse. Bila Bila kita buat sendiri, ayat tu pastikan ada dua tanda baca ni. Tanda Tanda baca koma, tanda baca seru. Okey, Okey, sambung balik. Soalan 30. Danish Adam. Soalan 30. Soalan 30. Ayat tanya. Okey, Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayat Tanya. Okey. Okey. Sebab dah Sebab dah jelas-jelas pun ada tanda soal di situ. Okey, Okey, Alhamdulillah. Jadi di Jadi di sini antum kena target untuk betul semua. Betul semua maknanya dapat 5 markah. Jadi target. kita boleh Kita boleh target bahagian mana? 5 apa 10? 10 markah ni. Kan? Dan Senang. 10 markah. Jadi kita kena Jadi kita kena target betul-betul. Dah kenal jenis ayat, mesti tahu penggunaan tanda baca. Jadi di situ Jadi pun di situ pun antum dah kurang-kurang antum dah ada 50 markah dalam tangan. termasuk hot lagi. Jadi kita boleh skor A. Nampak? Kebanyakannya berkisar dengan jenis-jenis ayat. Okey. Dia tak payah Tak payah hafal hafal sangat sebenarnya untuk Jawi ni. Kalau antum perasan kebanyakan benda pun menghafal tu adalah satu anugerah macam Al-Quran lah. Hafal tu satu anugerah, memang kena hafal Al-Quran. Tapi untuk benda-benda macam teknikal, Jawi dan sebagainya, kalau antum faham lebih mudah. Contoh antum faham dia, ni alif, ni hamzah sebelah dia. Kemudian yang ni kalau tepat di atas dia akan jadi huruf. Huruf apa tu? Tepat di atas ni. Hamzah. Kalau macam ni tepat macam ni huruf Hamzah juga. Okey, kalau maklim bagi macam ni. Ni huruf apa? Huruf apa ni? Okey, bagus. Huruf alif dengan hamzah. Jadi yang ni hafal tu faham sebenarnya. Faham. Ini sebenarnya kunci dia faham. Untuk Jawi ni faham. Tu je. Kalau hafal je no lah. Berjuta perkataan antum nak hafal ejaannya. Jadi faham. Jadi jangan risau, tak payah pening kepala. Nak hafal rendam buku dalam air minum, tak payah. Jadi fahamkan aja. Simple je. Buat latihan banyak-banyak, kita pun akan faham waktu kita bincang ni. Okey, soalan 31 hingga soalan 35. Okey, seperti biasa untuk soalan rumikan. Maklim tak akan tulis dekat situ. Sebab apa susah lah nak tulis ni. Dia tak ada. Tak ada ruang. Tulis ikut cek boleh. Ni boleh. Okey. Soalan 31. Tadi kita berhenti kat nama siapa? Danish Adam. Okey, Aidil. Soalan 31. Jangan suka bermain di kantin. Okey, jangan suka bermain di kantin.
Jadi jadi semak jawapan antum. Kalau Kalau betul raih, kalau kalau pangkah, kalau kalau salah pangkah. pangkah. Okey. Jangan Jangan suka suka bermain di kantin. Jadi tulisan Rumi antum mulakan dari sebelah kiri. Mulakan dari sebelah kiri. InsyaAllah yang ni yang maknanya sekelah antum ni betul semua. Ada orang yang salah tak? Soalan 31 ni. Tak ada. Okey, Alhamdulillah. Okey, seterusnya soalan 32. Okey, jap. Soalan 32 Surfina Syakira. Syakira. Mat Rosak kan boleh tulis jawapan di ruangan chat. Surfina soalan 32. Rumikan. Okey, lori terbabas ke dalam gaung. Lori terbabas ke dalam gaung. Allah. Okay, jadi betul raihkan. Kalau salah tuliskan jawapan dan buat pembetulan dalam buku tulis. Yang ni cara buat pembetulan pastikan tulis Jawi dan Rumi dua-dua sekali. Okey, seterusnya. Soalan 33. Nadirah. Nelayan menangkap ikan di laut. Okey, bagus. Nelayan menangkap ikan di laut. Okay, Alhamdulillah. 34. Wan Kaisara. Taman rekreasi tempat berehat. Okey, Alhamdulillah. Taman rekreasi tempat berehat. Okey. Jika antum salah ejaan bahasa Melayu, boleh tak pemeriksa tu raid? Kalau bunyinya sama, boleh raid. Contoh kalau ada yang tulis Taman Rekreasi, ejaan rekreasi tu dia ada REKRIA. Jadi bergantung kepada pemeriksa. Kalau pemeriksa tu okey, insya-Allah dia akan raid. Tapi kalau lah pemeriksa tu jenis yang tegas, takut dia potong markah. Jadi antum seboleh-bolehnya kita eja dengan betul. Tapi insya-Allah dia takkan tergamak lah nak potong markah kan. Sebab itu ejaan bahasa Melayu. Asalkan jadi bunyinya betul lah tu. Tapi janganlah lari jauh sangat. Ya. R tu bukan huruf besar. Taman rekreasi. R ni huruf kecil. Tapi kalau ada yang buat huruf besar boleh raid je. Sebab apa? Taman rekreasi ni adalah kata nama am. Rekreasi ni macam taman permainan. Cuba kalau kita eja taman permainan, P dia huruf kecil. Jadi taman permainan tempat bermain. Contoh Jadi taman rekreasi tempat berehat. Jadi dia ni adalah kata nama am. Tapi kalau nama tempat, nama taman rumah kita. Contoh Taman Seri Tanjung. Jadi P huruf besar, S huruf besar, T huruf besar. Ataupun Taman Indah. Jadi
T huruf besar, I huruf besar. Sebab itu dia kata nama khas. Jadi yang ni kata nama am. Okey, bagus soalan tu. Dia bagi info pada kita semua. Okey, seterusnya. Soalan 35. Okey, Marziatul Aisyah. Dah tadi. Belum. Okey. Ramai orang di pasar malam. Okey. Ramai orang di pasar malam. Ya Allah. Okey, apa yang tak bolehnya? Kalau salah je tak apa. Yang tak bolehnya ialah short form. Ramai orang di pasar malam. Katalah tulis ORG. Alamak, habislah. Kena pangkah. Yang itu tak boleh. Short form ni memang strict dalam periksa walaupun kertas Jawi dan ejaan Rumi tak boleh buat short form. Tak pasal-pasal dia nanti kena potong markah. Jadi ejaan penuh. Kita ada 2 minit lagi. 1 minit lagi. Banyak lagi tak? Okey, tak apa. Sekarang kita kelas tambahan dengan maklim kan antum? Abu Bakar. Ni kita kelas tambahan dengan maklim kan? Ya kot. Alim. Macam mana boleh ikut? Yang maklim semak dekat jadual maklim. Boleh ikut pula. Ini Jawi. Betul ya? Sekejap, mana dia jadual. Okey, betul. Selasa Jawi nama Abu Bakar. Okey, jadi sekarang kita akan sambung perbincangan ni. Jadi sekarang ni antum boleh pergi insya-Allah solat duha dulu. Kemudian makan. Yang belum mandi tu boleh mandi. Okey, ready untuk kelas berikutnya. Terima kasih maklim Syakkan kerjasama semua. InsyaAllah kita tutup kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih maklim. Sama-sama. Bye-bye.